ke-13 bahawa sunat akad sembahyang pada hari Jumaat 4 rakaat. Yang lain daripada sembahyang tahiyatul masjid yang tersebut itu. Dan kau baca pada rakaat kedua, kemudian daripada Fatihah suratul Kahfi. Dan rakaat yang ketiga kemudian daripada Fatihah surat Taha. Panjang. Dan pada rakaat yang keempat daripada Fatihah surah Yasin. Oh, ini kena datang sejam awal. Dan jika tiada kuasa engkau akan demikian, maka baca olehmu rakaat yang pertama tu ialah Fatihah, ya, surah Yasin, dan pada rakaat kedua tadi kemudian Fatihah Alif Lam Tanzil. Dan rakaat yang ketiga kemudian pada Fatihah surah Duhan, semua panjang. Dan keempat kemudian pada Fatihah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Itu saya eloknya lah. Nah, kata Imam An-Nawawi bagi mujtahid fatwa, ya, seeloknya apa bila apa saja yang telah kita dapat maklumat tentang kelebihan ni, buatlah kalau sekali pun. Jangan akhirat kalau dibalas kita tidak kececeran, itu maksudnya, ya. Ini amalan ni ceci, ibadat ni tak sempat, ini tak buat. Oh, yang dibuat pun makan ni gitu. Habis tu. Adab yang ke-14, bahawa jangan engkau tinggalkan akan membaca segala surah yang tersebut pada malam Jumaat atau pada harinya, kerana pahala membaca segala surah tersebut itu amat besar, ya. Dan sengaja daripada kelebihan membaca suratul Kahfi pada hari Jumaat siang hari, iaitulah sabda Rasulullah SAW, man qara'a surat al-Kahfi yaumal jum'ah adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain. Barang siapa membaca suratul Kahfi pada hari Jumaat, mana siang dia, malam bacalah, tak ada masalah. Nescaya diterangkan baginya daripada nur barang yang antara dua Jumaat. Mana Jumaat ni dengan Jumaat akan datang, ya, dia duduk dalam pancaran nur Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan sengaja daripada hadis Nabi SAW lagi, man qara'a surat al-Kahfi adha'a lahu minan nuri ma baina wa baina baitul atiq. Masya-Allah, ya, terpancarkan nur ma bainahu wa bainal baitil atiq. Dan barang siapa membaca suratul Kahfi, saya terang baginya daripada nur barang yang antaranya dan antara Baitullahil Haram, mana Baitul Atiq. Siapa nampak, dia nampak ahli kasyaf, dia nampak nur-nur tadi. Bagi kita nampak juga, nampak dengan ilmu. Jadilah badal ilmu tersebut kita nampak dengan ilmi. Kalau dia nampak bikashfin. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, man qara'a surat al-Kahfi lailatul Jum'ah. Dulu saya pernah jumpa seorang wali dan dia khatam Quran sertai sekali kat Syria. Siapa nak salam dengan dia, kena ada semayang. Kalau tak ada semayang, dia tak nak salam. Satu budak ni nakal, dia tak ambil semayang, dia nak test kawan. Mentempik kawan tu, pergi ambil wuduk dia tu. Maknanya apa? Sebab wuduk ni nur, dia nampak. Wuduk tu cahaya. Jadi bagi ahli kasyf dia nampak cahaya pun memancar cahaya. Soal nampak tak nampak, kita buat je lah. Tapi yang nampak dengan ilmu Rasulullah dah beritahu. Tapi bagi orang yang ada khususian, dia nampak terus. Man qara'a surat al-Yasin lailatul Jumaat. Tadi apa? Tadi hari Jumaat kan. Man qara'a surat al-Yasin mana siang hari, yakni malam lah. Man qara'a surat lailatul Jumaat au yaumul Jumaat, Syakurawi. Mana dulu ada? Malam ataupun siang. Jawab dia apa? U'tiya nuran min haitsu yaqra'u ila Makkah wa ghufira lahu ila yaumil Jum'ah la ukhra wa ziyadatil fadl salasata ayyamin wa shalla alaihi sab'un malaika. Masyaallah, besahan kan ni. Wa shalla alaihi sab'una alfa malak hatta yusbiha wa ufiya min da'i. Ini obat besar, ya. Wa dubailati wa zatil jam' wal baras wal juzam wa fitnatad dajjal. Besar surah Yasin. Barang siapa membaca surah Kahfi pada malam Jumaat atau pada harinya pada siang, Nasai diberi akan dia nur daripada tempat membaca akan dia hingga ke Mekah. Ya, sampai ke Baitul Haram Mekah.
Dan pula diampun baginya dosa daripada satu Jumaat kepada Jumaat. Masa minggu tu dosa dia Tuhan ampunkan. Tapi dosa ampun minal sagair lah. Ya, wal kabair kena taubat ni. Sagair dosa kecil habis tahu sapu habis. Usir. Dan lebih daripadanya 3 hari pula, tambah 3, 10 hari buat ni. Dan mengucap selawat, yakni meminta ampun bagi, sebab selawat ada 3 makna. Selawat min jihatillah, itu dipanggil apa? Rahmah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ada masalah selawat. Maksud selawat ta'ala ila rahmah, untuk rahmat. Kalau malaikat, istighfar. Kalau selawat kita dipanggil doa. 3 makna itu. Betul. Kalau kita dia kata innallaha wa malaikatahu yusalluna, sungguh ta'ala telah memberikan rahmat. Ada. Dia terjemah selawat dengan makna rahmat. Satu rahmat aja lebih baik daripada dunia dan isi dunia yang besar. Ya. Man salla alayya marra sallallahu alaihi biha asyra. Siapa selawat pada aku sekali je, Tuhan bagi dia 10 rahmat. Satu rahmat nilai dia lebih baik daripada dunia kan. Kita mati hidup balik 100 kali pun suku dunia pun tak dapat kan. Engkau nak cari. Ini sekali baca 10. Kalau banyak kali tak. Sebab tak layak dunia yang kecil nak menanggung balasan ganjaran Tuhan yang terlampau besar. Kalau tak nampak juga buta mata hati orang. Sebab kita tak boleh tertarik dengan dunia. Tak ada apa dunia dan banding akhirat. Sebab orang kalau tak kenal akhirat, baru dia terpinga-pinga kegilaan dengan dunia. Tapi kalau kenal akhirat, dunia ni pandang apa tak dia. Walaupun dia dapat banyak, sebab dia tahu sana lebih hebat. Jadi dapat selawat. Ya, mengucap selawat, mana minta maaf, minta ampun baginya. Siapa tu kau minta? 70,000 malaikat. Masya Allah. Kalau seorang dia malaikat minta Tuhan ampunkan, confirm Tuhan terima. Doa malaikat diterima. Ini 70,000 sekali baca ya. Aman surah Kahfi. Besar surah Kahfi baca. Ya, jangan tak baca dan siang atau malam bacalah. Kalau ada elok baca siang malam lagi bagus. Dan minta ampun bagi dia 70,000 malaikat hingga waktu subuh. Ni kalau dia baca malam lah. Dan disembuhkan akan dia daripada segala penyakit. Ni penyakit apa, kanser, kebarang apa, kekalkan baca suratul Kahfi insya-Allah taala. Yang membaik asy-syafi' al-haqiqi huwa Allah. Yang baik ke sebenarnya ialah bukan ubat dan ubat tu sebab je. Nabi suruh berubat, ambil sebab. Likul lida'in dawa, apa dawa, tiap penyakit ada ubat, maka pergilah berubat. Jadi kita pergi berubat dengan mengikut sunnah Rasulullah SAW. Asy-syafi' huwa Allah, yang membaikkan ialah dan daripada segala penyakit ya dubailah, iaitu penyakit luka dalam perut. Orang panggil apa kan? Kanser macam-macam kan dalam perut. Atau penyakit yang sangat panas dalam perut, macam terbakar perut dia. Ada juga. Atau di dalam hati yang rasa panas, yang membara misalnya. Dan disembuhkan daripada penyakit yang di dalam lambung, daripada penyakit sopak, budak baras, sopak, barat, juzam, semua tu. Walhasil dia apa? Keberkatan surah Yasin tadi, Allah Ta'ala menyembuhkan berbagai-bagai penyakit. Ya, surah Kahfi dia baca lah. Dan barang siapa tiada hafal dengan segala surah yang tersebut, maka hendaklah membaca surah Ikhlas. Banyakkan baca Qul huwallahu ahad. Kerana kelebihan membaca surah Ikhlas amat besar, seperti yang tersebut dalam hadis sabda Rasulullah, man qara'a Qul huwallahu ahad 50 marrah rufi'a lahu 50 alfa darajat wa hutta anhu 50 alfa sayyi'at wa kutiba lahu 50 alfa hasanat wa man zadahullah. Barang siapa membaca Qul huwallahu ahad 50 kali, ya, nah saya diangkatkan baginya 50,000 darajat ni. Habis-habis malam kita buat lepas sembahyang 10 kali kan. Lepas tu baca Qul huwallahu ahad 10 kali, puasa 10 kali, 5 waktu ambil kan. Nak baca banyak kita banyak sunat, iringkan sikit-sikit, lama dapat. Banyak speed terus tu lagi baik. Diangkat baginya 50,000 darajat, dihilangkan daripadanya 50,000 kejahatan, dan disurat baginya 50,000 kebajikan, dosa diampun, pahala dicatat. Besar. Dan mana siapa melebihi daripada demikian itu, nasaya melebihi oleh Allah Ta'ala akan pahalanya. Ya, 3 kali dia baca surah Ikhlas dah sama sekali khatam Quran kan. Besar tak besar, sebab dia ada nur pancaran, nur tauhid, dan surah Ikhlas ni kuat kan. Dia ambil tauhid ahadiyah, Qul huwallahu ahad, dia saja yang tunggal.
Ya, jadi kita memandang ketunggalan dia. Hebat. Tak ada yang lain, kan Allah wala syai'a ma'ah. Tidak ada antara pada azal, tak ada sesuatu pun dia. Itu kehebatan. Kemudian uhibbu an urifa fa khalaqal khalaq. Aku kasih bahawa aku dikenal, maka aku menjadikanlah makhluk. Jadi jadikan kita ni untuk mengenali dan makrifat akan dia. Sebab rahsia makrifat, siapa benar-benar makrifat, betul dia kenal Tuhan, hati dia tak akan berpisah dengan Tuhan. Ada mahabbah kuat akan berlaku. Bila mahabbah kuat berlaku, dengan sendirinya apa, akan jadikan mudahlah dia beramal dengan syariat Islam. Mahabbah tu dah ada, dia bawa Islam lagi ringan dia rasa. Tapi kalau mahabbah tak ada, yang berat, yang teruk langsung tak ada, dia lawan Islam tu lagi gila kan. Dan lagi hadis Rasulullah SAW, man qara'a qul huwallahu ahad salasa marrat udila bi qiraatil wahyi kullih wa man qara'aha salasina marratan lam yafdhul lahu ahadun min ahli dunya illa man zada ala ma qala wa man qara'aha mi'ataini marratin uskina minal firdaus maskanan yardahu wa man qaraha kina yadkhulu manzilata salasa marrat nafat anhu al-faqra wa nafa'atil jar. Ini masuk rumah yang tukar masuk, di kat pintu rumah tu baca qul huwallahu 3 kali. Atau nak murahkan dia punya apa, rezeki dia. Orang Melayu dia buat rezeki murah kat sini je. Tengok tu. Barang siapa membaca qul huwallahu ahad 3 kali, nah saya menyamai dengan membaca Quran sekalian. Pahala dia dapat tu, tapi tak sama dari segi hakiki pembacaan. Kalau membaca Quran tu ayat lain, satu ayat dah banyak baca lain pula. Namun tanya dah khatam Quran dah. Wah, cepat baca, saya baca qul huwallahu 3 kali. Oh, andai kau. Itu ni sebab pahala. Bukan ni sebab kiraat baca lain tajuk pula. Ni sebab pahala tu. Ini keadilan Allah Ta'ala kasih sayang. Ya, kadang orang payah nak baca Quran banyak, dia baca ni dapat juga dia pahala kan. Dan barang siapa membaca akan dia 30 kali, nah saya tidak melebihi akan dia oleh seorang daripada isi dunia, Masya Allah, melainkan seorang yang melebihi atas bacaan ni lah. Mesti ada orang lebih lagi. Dan barang siapa membaca akan dia 200 kali, tiap-tiap semayang dia baca apa? 40 kali. Ya, 5 kali 4, 40 200 kali. Ya, dan saya diberi tempat kediaman di dalam syurga yang bernama Firdaus. Nah, masuk Jannatul Firdaus di antara sebab dia tu baca. Hari-hari baca 200 kali suratul Ikhlas. Dia banyak kelebihan tu. Cahaya nur dia akan terang. Dan akan tempat kediaman dalam syurga. Dan barang siapa membaca akan dia pada ketika masuk rumah. Nak masuk rumah tu, buka pintu, jangan terkejar masuk je, bagi salam dan siap doa, baca qul huwallahu 3 kali. Nah saya hilang daripadanya apa bin kedana. Ada itu kedana? Tak ada. Nah saya hilang kepapaan dia, tak ada. Dan memberi manfaat ia akan sekampungnya. Kelebihan dia tu kampung dapat rahmat. Besar dia baca qul huwallahu. Yang masuk rumah jangan masuk terus. Berdiri tu baca qul huwallahu 3 kali. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, man qara'a qul huwallahu ahad marratan faka'annama qara'a sulasa Quran. Siapa baca qul huwallahu sekali je, ya seolah-olah dia membaca sepertiga Quran. Dan tarawih kita buat tarawih 10 dia ada baca 10 kali kan. Apa baca? Dekat gedung dia baca qul huwallahu 3 kali. Qul huwallahu 3 kali. Situ ada kelebihan dia. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, man qara'a qul huwallahu ahad salasan marrat faka'annama qara'al Qur'ana ajma'. Barang siapa membaca qul huwallahu 3 kali, ya, maka seolah-olah dia membaca Quran yang mana sebuah sekali, mana khatam. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, man qara'a qul huwallahu ahad ashar marrat banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa membaca qul huwallahu ahad 10 kali, nah saya memperbuat Allah baginya rumah di dalam syurga. Sekecil-kecil rumah dalam syurga 10 kali ganda dunia. Macam mana tuan nak bayang? Tak boleh bayang. Al-haya ba'dal mamat mimma lam yudrakul aql. Kehidupan lepas mati esok ni akal tak boleh nak fikir tuan. Kalau 10 kali dunia macam mana ganda? Kalau ada orang buat rumah ni, kau buat rumah apa besar rumah kau? Rumah aku ada dalam 10 ekar lah. Macam 10 ekar rumah kau. Ya, kena 10 ekar besar, satu batu besar untuk berganjat. Ini kalau istana kan, sana lebih daripada itu lagi.
Ya, akal kita tak boleh nak tangkap. Dan ada dalam hadis dibuat gambaran, seolah-olah mudah nak buat gambaran macam mana orang duduk dalam rahim ibu. Ya, dia rasa itulah alam paling besar. Bila orang cerita lepas ni kau akan keluar perut ibu, kau masuk alam dunia paling luas lagi sana tu, dengan laut daratnya, pokoknya, gunung ganang. Dia kata tu alam apa tu, kata kan. Dia ingat alam perut ibu tu paling besar. Dia keluar perut ibu, dia terperanjat tengok dunia besar. Macam tu lah kita keluar dunia pula. Alam lapangan depan lagi besar dan itu semua kerja Allah Ta'ala. Dia punya selamat mudah. Wa zalika 'ala Allah bil aziz. Tak ada atas Tuhan semua tu payah, tak ada mudah aja. Itu maksud dia apa? Sebab kita kena kenal kehidupan di sana, baru kita tidak terperangkap kehidupan di sini. Kalau kita kenal sana kehidupan hebat-hebat, ya, kita tengok dunia ni kecil dan tapi kalau dia buta dengan akhirat, tak ada perkhabaran maklumat Quran dan hadis tentang akhirat, memang jadi penyembah dunia macam orang kafir jawab ni. Bergambar siang malam gila dan kita dengan dunia jangan jadi matlamat. Siapa jadikan dunia matlamat, sesat hidup dia. Dunia jadikan sebagai, mengambil dunia sebagai keperluan saja. Ya, kita ambil dunia sebagai keperluan sebab kita perlu makan, minum, rumah tangga, keadaan tu perlu je, bukan matlamat. Matlamat lebih besar. Matlamat kita ialah Allah Ta'ala. Wa anna ila rabbikal muntaha. Kepada Tuhan kamu ke muncak. Jangan silap. Jangan benda matlamat jadikan macam keperluan. Benda keperluan pula jadikan matlamat. Terbalik kepala ke bawah, kaki ke atas ni. Mana tadi? Man qara'a. Qala Nabi SAW, man qara'a qul huwallahu ahad ahada asyar. Situ. Betul. Ahada asyar marrat banallahu lahu baitan bil jannah. Masya-Allah. Dia baca qul huwallahu 11 kali je. Ya, asyara makna 10 kali. Ahada asyar. Situ apa? 11. Situ 10 ditulis. Saya terjemah. Ada asyar 11 kali. Dia baca 11 kali, Allah Ta'ala bina bagi dia, ya, syurga mahligai di sana. Masya Allah. Kita nak buat rumah banglo harga 2-3 juta pun tak ada duit. Sana bukan juta, bukan bilion punya harga, lebih pada itu lagi. Siap di sana esok. Ya. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, man qara. Jadi kalau tuan-tuan dahulu kan tengok rumah, Masya Allah, rumah dia 5 juta, berhenti kejap, bismillah, kul huwallahu, baca surah kali. Dah tu jalan, dah aku punya lagi siap, lagi besar. Habis cerita, selamat kan. Tak payah sakit kepala. Kau punya rumah besar ni je, tak sampai 2 ekar pun. Aku bina jannah lagi besar tanah itu kan. Tu ada cerita dia tuan-tuan dalam kitab Hikam Abi Madian ni. Ya, seorang wali kan bersama beberapa orang. Seorang ni tokek kayu, yang ni tokek barang lama, antik macam-macam. Dia masuk rumah sultan. Ya, bila masuk rumah sultan, yang kaki kayu, dia tengok kayu rumah sultan, hebat betul rumah sultan kan. Yang barang antik pula tengok barang antik sultan, terpegun kat situ. Yang tengok mana-mana ukiran pula macam-macam, hebat tunggu. Datang wali dia masuk, banyak ni, syurga lagi besar dia ni. Habis cerita. Main dengan wali-wali habis cerita. Yang ni apa ada, jannah lagi besar, lagi hebat tu. Sebab apa? Hati dia hidup. Tadi yang nampak tu hati dia buta. Dia terpengaruh dengan dunia, bayangan yang tak ada hakikat. Habis. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, man qara'a qul huwallahu ahad mi'atan marratin fis salah au ghairiha kataballahu bara'atan minan nar. Ya, besar ni. Barang siapa membaca qul huwallahu ahad 100 kali dalam sembahyang atau lainnya, luar sembahyang, nasaya di surat baginya, ya, iaitulah lepas daripada api neraka. Dan dahsyat dan ya, lalu bawah dia tu punya api, ada yang garing pun ada. Bayangkan punya hebat, tiba-tiba dia lepas. Bacalah tuan-tuan, kau banyak sangat berapa 100 kali. Lepas baca semayang, baca 20 kali kan. 5 waktu ke habis. Kalau semayang sunat, kalau baca 10 kajian buat, insyaAllah. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, man qara'a qul huwallahu ahad alfa marratin faqad ishtara nafsahu minan nari. Barang siapa membaca qul huwallahu ahad 100 kali, ya, alfar 1000 kali, sungguhnya telah membeli ia akan dirinya daripada api neraka. Confirm dia tebus daripada api neraka. Tapi ingat semua fadailul a'mal, kelebihan disebut ini
Dia tapak dia apa? Aqidatun sahihah. Akidah yang betul. Kalau akidah dia rosak, habis buat amal apa pun tak jadi kan. Dapat kalau dilawan Islam lagi tak ada benda. Dilawan agama taklah, Islam dilawan. Lepas tu dah buat nampak fadilat tak payah kan. Ya. Semua tu kena ingat tu. Akidah kena jaga. Sebab akidah bila dia betul, dia menjadi tapak untuk menerima segala janjian besar daripada Allah SWT. Dan berkata Syekh Manawi dalam syarah Jami' Saghir, dia kata ay yaj'alullahu sawaba qira'atiha itqahu minan nari wa yanbaghi qira'atuha kazalik 'alal mayyit. Dia tambah lagi. Ya, dia tambah satu lagi. Bagus ni. Itu pun tak nampak. Menjadi Allah Ta'ala, maksud dia tadi kan, siapa baca 1000 kali lepas. Sekarang Allah Ta'ala jadikan pahala membaca Qul Huwallahu Ahad akan merdeka daripada api neraka. Dan saiganya kita baca akan dia seperti demikian. Itu atas mayat kita hadiahkan ibu bapa kita kan, sampai kan ya, yakni supaya merdeka Allah Ta'ala akan dia daripada api neraka. Ya, ibu bapa kita ya mati Islam kan, bukan dia mati kafir. Maknanya kelebihan dia boleh dapat. Kalau mati kafir dia tak boleh, na'udzubillah kan. Jadi maknanya kita boleh memberi mereka, hadiahkan. Itu mazhab kita Ahli Sunnah wal Jamaah. Ada pun mazhab Wahabi tak ada kan. Wahabi tak sampai. Jadi ilmu Wahabi ni ilmu tak sampai. Ada ilmu kita ilmu sampai. Tuan-tuan nak belajar ilmu sampai ke tak sampai? Kalau tak sampai bodoh ni. Ni ada Wahabi tak sampai. Dia ingat surga dia bapak dia punya. Ini tak sampai pegajang ke belakang tu tahu. Ya. Wahabi tak ada manusia paling bodoh di dunia. Orang tawaran banyak-banyak. Ulama cakap Syekh Manawi bukan jalan orang tu, wali besar, ulama besar kemudian. Jadi kita baca tu, kita hadiahkan. Dan keadaan di kamar tadi tu, dan macam mana kau buat orang, besok orang tak nak balas. Kalau kita rajin atas dunia sedekahkan hadiah pahala pada orang, nanti besok kalau kita mati, banyak orang lain pun turut ingat kita, anak-anak kita dan sebagainya. Ya, boleh. Sekali jalan lagi baik. Kalau ada buat kumpul pun tak ada masalah. Kumpul boleh. Sebab kita malas kan. Kalau rajin buat terus. Habis. Dan kelebihan membaca surah Yasin pula amat banyak, seperti sabda Rasulullah SAW, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'ani Yasin wa man qaraha kataballahu lahu bi qira'atiha qira'atul Qur'an 10 marrat. Banyak besar dan ni. Barang siapa bahawasanya bagi tiap-tiap likulli syai'in qalb, bagi tiap-tiap satu tu ada hati dia. Dan hati Quran apa? Yasin. Surah Yasin itu qalbul Quran. Dan barang siapa membaca Yasin ya sekali, baca Yasin apa habislah, jangan baca Yasin tu kepala masuk air kan. Nah, saya di surah Allah Ta'ala baginya dengan membaca akan dia seperti membaca Quran 10 kali. Masya Allah ya, besar tu baca Yasin. Habis. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a Yasin ibtigha'a wajhillahi ghufira lahu ma taqaddama min zambihi ya faqra'uha inda mautakum. Jadi baca Quran dan ya, rugi kalau kita tak kerti baca Quran ya, rugi besar. Kalamullah tak kerti baca, habis macam mana buat? Belajar dan bukan payah sangat. Quran ni kalam Allah Ta'ala, penuh keberkatan. Ada seorang tua dan cerita dia baca Quran, buta betul Quran, tapi oleh kerana kesedaran dan keikhlasan ni, dia belajar tak sampai setahun dah boleh mengajar. Dah boleh, akhirnya dia mengajar orang tu, ramai orang ngaji. berkat keikhlasan tu ya, dia kena ikhlas. Bila ikhlas betul, dia semangat. Jangan nanti saya nak belajar juga, nanti dulu saya belajar. Tu kena tipu syaitan ni. Jangan nanti la tatarakkab furu al aghyar. Dalam ibadat kau jangan nanti masa kosong, kau kena tipu dengan syaitan dia ya. Fastabiqul khairat, so jalan kebajikan dalam Quran baik dan hadis semua digunakan lapar pantas. Fastabiqul khairat, berlumba-lumba lah ya. Berlumba-lumba lah kamu melakukan amal saleh. Jangan lembab, cepat, pantas, segar. Dunia kita slow tak apa, ini terbalik. Oh, dunia macam lipat kudung ni kejar tu, siang malam pagi petang, pasal malam pasal geser semua ada kan. Utara selatan dia beramban dia. Akhirat slow tu, orang apa buta mata hati.
Dia tak kenal apa itu akhirat. Akhirat tak boleh banding dengan dunia, tuan. Dunia ni kan sikit sangat, tak boleh banding. Habis. Nikmat dalam hadis Nabi kata, nak banding nikmat dunia akhirat, kau pergi tengah lautan. Ya, tengah lautan celup jari dia. Angkat. Yang dekat kat rezeki itulah dunia keseluruhan dia. Dari zaman Nabi Adam sampai kiamat tu kat daya dia. Akhirat tu lautan seluar-luar dunia. Lautan dengan darat mana besar? Luar lautan lagi kan. Ya, tu saya kata jari kita ni letakkan pulau besar dengan laut, pulau pun hilang. Dimakan oleh keluasan laut yang begitu luas. Maka nikmat akhirat tu besar. Nak ceritakan tu saya bandinglah nikmat dunia akhirat tak ada muka nak banding. Siapa yang tak menghadap kepada bekal akhirat tu orang bodoh, dia panggil tu. Waktu Nabi kata apa? Abna Adam ati' rabbak fatusamma akilan. Hei anak Adam, sila beri ketaatan kepada Allah, maka kau dinama orang cerdik. Wala ta'sihi, jangan cuba derhaka ke dia, fatusamma jahilan, maka dinama kau orang bodoh. Orang yang menderhaka Tuhan, menempuh jalan neraka tu orang paling bodoh punya. Orang cerdik, orang mencari amal sah, saling membina akhirat untuk nikmat dia besar di sana besok. Tu. Habis. Sebab baca Quran jangan tangguh-tangguh. Kau tak pandai baca Quran, cepat cari guru. Minta. Ni kadang-kadang nak tunggu orang ajar, nak tunggu orang ajak. Tu semua syaitan bodoh kita, nafsu bodoh orang kita, tuan-tuan. Pantas. Kalam Tuhan kita tak boleh baca, rugilah tuan-tuan. Kan? Quran, kalam Allah tak boleh baca, rugi kita. Baca Quran besok dapat syafaat kan? Allah Ta'ala beri autoriti kepada Al-Quran di akhirat besok, alam barzah lagi dah. Ya, diizin oleh Allah, dia syafaatkan orang yang dalam kubur. Ya, bila azab datang ni Quran depend kita. Jangan ganggu dia menjaga aku di dunia ni. Sebab dapatkan dia yang Quran, banyak baca Quran, kalau dah pandai ajar Quran tu. Ya, bagus mengajar kalam Allah Taala besar value. Dan satu lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qara'a Yasin ghufiralah wa man qara'aha wa huwa ja'i' syaba' wa man qara'aha wa huwa dhallun huda wa man qara'a lahu dhallatun wajadaha wa man qara'a inda ta'amil khafa qillata kafahu wa man qara'aha indal maitin khuwina alaihi wa man qara'a indal imra'atin usira alaiha wa wulida yusra alaiha wa man qara'aha fa ka'annama qara'al Qur'an ihdal asharata marratan wa likulli syai'in qalbun wa qalbul Qur'an Yasin. Yasin sengaja nama Nabi Rasulullah SAW. Baca Yasin, sunat kita baca sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab Yasin tu nama baginda, sengaja bernama baginda Yasin. Barang siapa membaca Yasin, surah Yasin, nasaya diampun bagi dosanya. Besar nak dengar. Innahu may ya'ti rabba mujriman fal'annahu jahannam. Siapa balik menghadap Tuhan, berkubang lagi dengan dosa, tak settle lagi, dia sediakan neraka jahannam untuk dia. Ya, jadi wajib kita minta ampun, taubat supaya bersih. Dan setengah daripada perkara membersihkan ni ialah kafaratul amal. Ya, amal punya kafarah ni di antara ni. Kita baca ni Tuhan ampunkan dosa, buat amal ni Tuhan ampun dosa. Ini sangat-sangat dituntut oleh orang yang beriman. Sebab jangan kita bawa balik dosa kita banyak, tuan. Dia potong-potong dosa itu dengan amal-amal yang boleh memotong. Di antara ni surah Yasin. Siapa baca Yasin, maka dia ampun dosa dia besar ni. Dan barang siapa membaca akan dia pada ia lapar, saya kenyang. Ya, kalau dia baca Yasin, tuan-tuan kalau lapar kan baca Yasin tuan-tuan. Tak payah menanak ke dapur. Warihat tu kan masalah. Mana kenyang dua-dua, kenyang zahir, kenyang maknawi. Ya, kalau kenyang maknawi pun ya juga. Tuan nak jadi tak ada masalah. Kan? Dan barang siapa membaca ia akan pada sesat. Kita jalan tak jumpa tuan-tuan. Pakai uis terbalik, dia hantar kita belakang rumah orang. Ya, berhenti baca Yasin tuan. Insya-Allah nampak. Dapat petunjuk dia. Dan barang siapa membaca akan dia pada hal ia ada baginya satu yang hilang. Ada barang hilang, baca Yasin, minta Allah Ta'ala temukan, insya-Allah dapat akan dia. Dan barang siapa membaca akan dia pada makanan yang ditakuti kurang. Ya, dia sembelih kambing seekor, kali datang tu kampung tu, alamak ni habis aku buat 10 dulang. Baca Yasin, insya-Allah cukup. Ya. Nah, dan memadai. Atau ada gangguan, ada setengah berlaku. Ada seorang satu cerita, dia lagi Mekah, kan. Jadi buat kenduri, ada orang hasad dengki, dan dia main sihir tuan-tuan ni. Lauk tengah bau, tengah panas gitu, bau bangkai. Orang rumah ada pening. Alamak, orang semua dah datang kan. Bau lauk nak buang. Bau berasap dah, bau macam busuk bangkai. Ya, habis tu dia orang baca Yasin. Lepas tu apa tak ada, elok bau. Makan selesai. Macam-macam tuan-tuan ni. Yasin kelebihan dia taklah bagi.
Ya. Kekalkan baca Yasin lah. Atau pondok tu waktu ngaji di petani tu memang tiap-tiap pagi dia baca Yasin tu. Ya, kekal. Dan niat supaya kita dapat kebajikan, kerja-kerja dibantu Allah Taala, terutama kerja-kerja Islam gitu kan. Dan barang siapa membaca dia orang yang hendak mati, nasaya dimudahkan atasnya. Ya, kalau mati mudah, sakit lagi mudah. Sakit apa ni kita baca Yasin, minta Allah kurangkan sakit akal lagi dan sebagainya. Baca banyak kelebihan tu. Dan barang siapa membaca pada orang perempuan yang susah nak beranak, ni perempuan nak beranak payah macam-macam kan, bacakan Yasin insya-Allah. Nasaya dimudahkan atasnya. Dan barang siapa membaca dia, maka seolah-olah membaca Quran 11 kali. Besar. Dan barang tiap-tiap satu daripada hati, maka hati Quran ialah Yasin. Itu kelebihan surah Yasin. Semua surah ada kelebihan dan ini di antara dia. Kemudian bermula membahas kelebihan membaca surah Ad-Duhan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ala alihi wa sahbihi. Inna khairal Alhamdulillah.